Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Suryati dari Suryati Home Property. Selama lebih 20 tahun, saya telah membantu mereka yang mengalami masalah alahan yang mengakibatkan ketidakselesaan kepada diri kita seperti gatal, apa semualah. Gatal hidung, telinga, kena alahan kepada makanan, kita kena berpantang banyak kan. Tapi orang Melayu kata ianya macam resedung lah. Jadi saya maksudnya banyaklah simptom-simptomnya seperti itu yang Allah ya saya bantu dan alhamdulillah lah. Okey, sekarang ni hari ni saya nak berkongsi pengalaman saya bersama klien saya lah yang lama dengan saya ni. Dia ni seorang pengusaha tadika yang agak terkenal di sini. Dia mengalami masalah kepada anak murid dia. Yang ni ibu bapa saya nasihatkan kena ambil berat sungguh-sungguh lah. Benda ni apabila anak kita dua orang anak lah, dua orang budak yang berusia kalau tak salah saya, satu tu 5 tahun, satu tu 6 tahun, ataupun satu 4, satu sampai si adik itu perempuan lah, yang si abang ni lelaki. Jadi dah beberapa bulan dia mula-mula dia melakukan benda yang aksi yang sama. Ketika bila waktu lapang aja dia akan buat aksi yang sama seperti mana ayah dan ibunya. Yang paling menyedihkan dia akan sebut apabila dia beraksi seperti itu, dia akan cakap, dia kata ayah ibu macam tu, dia akan sebut sendiri di mulut dia. Jadi kalau ada siapa yang melihat benda tu, kawan-kawan dia lagi seronok. Jadi benda ni berlaku berbulan lah, dalam 2-3 bulan macam tu lah. Mula-mula cikgu-cikgu tadika ni dia tak perasan apa yang diperlakukan oleh student ni, pelajar ni. Tapi bila satu hari kawan saya ni yang punya owner kepada tadika ni, dia rasa pelik. Dia kata, kenapa budak ni buat macam ni selalu kan? Dia baru terfikir, dia kata benda ni dia kata kepelakuan seperti mana orang dewasa, dan dia buat kepada adik dia setiap hari. Bila ditegur, marah, okey kurang sikit. Tapi memang ada, setiap hari dia akan lakukan. Tapi kalau kata cikgu tu lupa je, agak terleka je, bila waktu rehat apa semua, dia akan berlaku. Dan kadang-kadang ramai yang menonton pelakon dan aksi dia yang seperti itu. Jadi saya pesan saya pernah pergi, kalau boleh ayah dan ibu daripada baby mula-mula lagi, sejak lahir lagi, tolonglah apabila kita nak berkasih sayang, tolong pergilah ke tempat lain. Jangan duduk satu bilik yang sama dengan anak kita, walaupun anak kita kecil. Yang ni saya pernah dulu pergi, masa sebelum saya kahwin dulu lah, beberapa puluh tahun dahulu, saya ada pergi kursus untuk perkahwinan lah. Maksudnya ada satu kajian yang dibuat orang putih. Waktu saya Glenn Dorman kan macam tu lah, yang dibuat khusus ni dianjurkan oleh Nuri ketika itu. Datin Nurlaili kalau tak salah saya lah, kalau saya tak silap lah. Dia ada mengatakan, dia kata budak-budak ni, dia kata anak-anak ni daripada umur kosong sehingga umur dia 9 tahun, otak dia sangat aktif. Bila otak dia sangat aktif, jadi dia akan input, dia akan letak semua di kepala dia. Jadi ibu dan ayah ni, jadi jangan kata bila kita nampak macam anak kita tidur, tapi sebenarnya anak kita tak tidur. Otak dia tak tidur. Otak dia bekerja, otak dia aktif. Jadi dia nampak apa segala perlakuan mak ayah dia. Sebab tu kadang-kadang kita tengok anak-anak, bila saya berhadapan dengan customer saya, sakit saya tengok kan. Kadang-kadang saya tengok, kita nampak lah anak-anak yang seperti ini kadang-kadang dia agak pelik lah kan. Jadi saya, sebab kebetulan budak tu juga adalah merupakan pesakit saya. Dia sangat rapat dengan adik dia ni, sangat rapat. Saya pelik, saya pun rasa macam jarang lah kan. Jadi bila kawan saya tu datang kepada saya, pelanggan tu datang kepada saya, cikgu tadika datang kepada saya, dia kata, Kak Su, dapat macam mana ni? Kata dia. Saya kata, apa dia? Nak cakap pun malu. Saya kata, kenapa dia? Saya kata, apa masalah? Dia kata, dah lah, dia kata, bapak dia ni orang besar, dia kata dia. Lepas tu, nak cakap macam mana, kata dia. Saya kata, you mau tak mau, you kena bagi tahu mak ayah dia. You tak ada pilihan dah, saya kata. Sekarang bagi tahu kat mak ayah dia, sekarang benda ni
takkan kita nak biarkan. Saya kata benda dah berlaku berbulan-bulan dan budak-budak dah nampak, budak-budak lain dah nampak dah, saya kata beri reaksi. Saya kata seronok melihat perlakuan sedemikian. Saya kata jadi sekarang bagi ibu bapa, saya kata you kena bagi tahu. Panggil ibu bapa, cakap elok-elok, dia kata benda ni tak boleh berlaku macam ni. Kan benda ni kena dihentikan. So jadi kalau sama ada pisah bilik antara lelaki dengan perempuan, anak dia apa semua, saya kata kebetulan dia pun orang yang berada, saya kata tak ada masalah. Saya kata ataupun saya kata satu bilik pun, saya kata ketika tu mak apak kena lari pergi bilik lain, buat kat tempat lain. Saya katakan yang tu. Jadi benda ni nampak macam simple, tapi saya sendiri pernah nampak dulu waktu saya bujang lah kan, anak kawan saya buat benda yang sama. Saya pelik lah ketika itu. Saya kata apa boleh sebut macam ni, saya kata budak ni, saya kata kan. Tapi saya masa tu saya pun tak perasan kan. Tapi bila kita semakin dewasa ni, kita nampak benda ni sebenarnya satu benda yang masalah kan, menjadi masalah. Jadi apa yang saya teringat saya lah. Jadi budak ni, bila budak tak tidur, kita boleh bayangkan dia input tu dia ambil, dia belajar, dia apa pun dia serap. Jadi kita tolonglah. Jadi mak bapak ni tolong pisahkan, maksudnya pergi ke tempat lain, maksudnya kena jaga. Maksudnya itu adalah satu adab kita lah, untuk supaya anak-anak kita jadi anak yang baik, anak yang soleh. Sebab tu pendidikan ni kita nampak macam simple, tampak benda ni kecil, tapi benda ni memberi kesan yang tuan-puan pun boleh tahu lah kan macam mana kan. Okey, jadi satu lagi saya pesan, kalau boleh lah nak wujudkan apa yang saya tahu, kalau anak tu, supaya anak tu lebih confident. Ni apa yang saya perhatikan lah selama 25 tahun dengan pesakit. Saya tengok kalau anak yang tidur, bila kecil-kecil tidur, antara diletakkan antara mak dengan ayah ni, dia kurang confident. Yang ni saya tengok dulu saya belajar masa saya pergi kursus tu, Dr. Nuraidi pernah sebutlah, wallahualam saya ingat, ataupun saya membaca tempat lain. Jadi kita nampaklah perwatakan anak-anak ni kan. Jadi tolonglah anak-anak ni, kalau boleh biarlah dia dari kecil kita didik supaya tidak buat benda-benda yang seperti itu. Dan sebenarnya benda ni datang daripada kita juga sebagai orang tua. Jadi kalau boleh biar letakkan anak tu, letak di sebelah kiri mak dia. Kalau dia kata nak ada satu katil pun, ataupun kalau ada tempat tidur dia khas adalah lebih baik kan. Kalau tidak, tak di sebelah kiri mak dia. Dan kalau menyusu tu bangun duduk menyusu betul-betul, and then barulah letakkan anak tu kan, diasingkan. Jadi kalau boleh, kalau nak ni tempat lain, jaga walaupun anak tu baby, kan, walaupun anak tu baby. Sebab saya sering melihat anak-anak yang bila tidur lama dengan mak ayah ni, dia agak pelik lah pelakuan dia. Dan kadang-kadang saya dapat aduan yang macam-macam. Kadang-kadang pesakit saya ni kadang-kadang rajin juga bercerita. Jadi kena tengok. Dan sebab tu dalam Quran mengatakan kena pisah tempat tidur ketika berusia 7 tahun, kan. Jadi kita, benda ni semua kita kena ambil kira lah. Dan kalau kita tengok orang-orang di barat, orang-orang ibarat dia lebih advance lagi, 3 tahun dia dah pisah lah. Lepas menyusu dia dah pisah dah. Yang ni memang saya amal dulu masa anak saya. Ketika dia lepas susu, saya dah letakkan tempat bilik lain lah. Lepas tu malam-malam kita temani tidur lebih sehari-hari supaya baca doa apa semua pun, insya-Allah. Jadi saya nampak lah bila kita nampak benda ni. Jadi saya harap ibu bapa sensitif lah dengan ni, sebab kita tak mau benda ni berlaku berlanjutan dan anak kita, akhlak anak kita di mana kan. Jadi saya, ini perkongsian yang saya boleh kongsi setakat hari ini, insya-Allah. Jadi akan datang ni saya cuba kongsi yang ada cerita-cerita lain yang kita akan cerita, insya-Allah. Lepas tu saya minta maaf seandainya saya silap fakta yang tak betul. Dan saya pun benda ni, saya ingat saya lah. Jadi bila kawan saya tadi semalam bagi tahu, dia kata, Kak Su bagi tahulah, dia katakan benda ni nampak simple, tapi benda ni benda yang sangat penting yang perlu dititik beratkan oleh ibu bapa. Jadi saya minta maaf andainya saya silap, dan saya pun manusia biasa yang banyak kesilapan. Okey, jadi saya sebenarnya lebih fokus kepada masalah alahan, kepada masalah residung. Jadi sekiranya ada sesiapa yang perlu dibantu dan nak dibantu, maka boleh PM saya, dan saya minta maaf sekali lagi. Okey, Assalamualaikum.